warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alia Farhana binti Nasruddin selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 2. Kumpulan kami memilih tajuk Perubatan sebagai tajuk assignment bagi subjek Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan yang diajar oleh Dr. Nur Syahira binti Muhammad Nasir. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang perubatan menurut Islam dan moden. Apakah itu perubatan menurut Islam dan moden? Perubatan menurut Islam adalah suatu bidang ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Manakala perubatan dari segi sains adalah suatu bidang ilmu yang berhubung kait dengan bioperubatan dan juga sains kesihatan. Mari kita sama-sama dengarkan pendapat dari orang awam tentang maksud perubatan. Assalamualaikum, saya Nur Adi Bawahida daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah. Ingin bertanya kepada anda tentang pendapat perubatan menurut Islam dan perubatan menurut sains. Okay. Sependek pengetahuan saya, pengobatan menurut Islam itu kan ditemukannya lebih awal, termasuk pada awal-awal, dan seiring berjalan waktu perkembangannya tidak sepesat dengan pengobatan secara medis, secara sains. Nah, di situ mungkin saya sependek pengetahuan saya juga, saya bisa menyimpulkan bahwa pengobatan Islam itu fokus pada merawat secara general. Merawatnya bukan yang bukan ditargetkan dalam jangka waktu yang begitu cepat atau langsung disembuhkan begitu, tapi juga dengan cara yang lebih pelan-pelan, dirawatnya dengan cara yang lebih pelan-pelan, lebih cara yang general, yang dimana menurut saya resikonya mungkin juga tidak sebesar dengan resiko yang pengobatan yang bisa dilakukan saat dilakukan pengobatan secara medis seperti itu. Tapi di sisi lain juga tergantung dengan jika kita menghadapi berbagai kasus yang entah itu krusial, entah itu tidak begitu krusial, itu juga kedua metode pengobatan itu juga tentunya sangat berpengaruh, karena ada beberapa kasus yang membutuhkan penanganan secara krusial, secara cepat, secara medis, tapi di sisi lain juga ada penanganan yang dibutuhkan secara mungkin tidak terlalu urgensitasnya tidak terlalu dibutuhkan seperti itu. Tapi sependek pengetahuan saya juga bahwa saat kita fokus untuk merawat dengan pengobatan metode Islam seperti itu fokusnya juga lebih ke awareness, lebih ke diri kita sendiri, dan juga diperhitungkan cara untuk mencegahnya di kemudian hari begitu. Gitu, mungkin itu batas yang saya tahu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bisa tahu nama dan asal cik? Nama saya Muhammad Asahal bin Yatimi, tinggal di Malang Terengganu. Kita terus kepada soalannya. Okey, baik. Apakah pendapat anda tentang perubatan Islam versus perubatan moden? Okey, bagi pendapat saya, perubatan Islam dan perubatan moden dia tak jauh beza sebenarnya. Tapi perubatan Islam ni lebih kepada jadi kayak ini perubatan tradisional kan. Sebenarnya perubatan tradisional tak ramai yang tahu sekarang. Kalau kita dapat lihat pada zaman dahulu, okey, mungkin lebih mudah untuk kita menggunakan perubatan tradisional kerana resource-nya dekat hutan ataupun kampung-kampung dan sebenarnya kalau ikut ke zaman sekarang ni orang menggunakan perubatan tradisional tak selalu betul. Kadang-kadang dos lain dan mungkin juga cara campurannya tak betul, sebab kalau kita tengok pada orang-orang zaman dulu, mereka tahu sebab mereka selalu bermain dengan rawatan perubatan tradisional. Jadi kalau bila zaman sekarang ni kita hanya orang-orang yang tertentu saja yang betul-betul arif pasal perubatan tradisional. Kalau digunakan untuk orang asal, takut nanti mudaratkan kepada diri kita. Dan pula dengan perubatan moden. Perubatan moden ni dia sebab kita dah buat kos kan, contoh kos medik, kos farmasi dan sebagainya. Sebab ramai yang dah belajar. Jadi walaupun kita tahu ada efek setiap ubat sintetik ni, tapi ubat tu memang baik untuk kita, walaupun yalah, sekarang ada baik mesti ada buruk kan. Tapi sebabkan ramai yang tahu cara guna dia, cara dus ubat tu, jadi benda tu lebih meluas, jadi orang lebih percaya sebab ramai yang telah buat kajian dan banyak sumber yang boleh dipercayai.
Kalau nak Google pun, kalau kita check dekat Mayo Clinic ke, e-medicine ke, orang kalau ada sisi apa, awak Google je, semua ada kat situ. Jadi sebenarnya dua-dua bagus. Cuma sebabkan pendeksnya ni sebab tak ada orang nak ketenangan. Jadi dia di tengah zaman. Seperti saya bagus je kalau kita campurkan dua-dua ni sebenarnya. Sebab contohlah ubat yang saya rasa berguna lah, maju. Maju ni kalau kita guna dengan dos yang betul, kita tak memudaratkan pada diri kita. Kalau maju, tapi menggunakan banyak maju tu kena, kalau kita makan sekali banyak kali, kita elok sebab dia boleh merosakkan bawah pinggang. Jadi kalau kita tukar, kalau kita gunakan perubatan moden tu, kita cuba fixkan sikit, jadi insyaAllah dia akan jadi lebih bagus. Sebenarnya lagi bagus bismillah bagi saya, walaupun promoter tu lah dia yang luas, kita cuba kan. So, jadi itu saja sesi sama-sama mendengarkan pula pendapat dari doktor pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Nadira. Saya Aisyah Syahidah binti Sabang daripada kos Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, Dakwah dan Kepujian daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Okey, jadi tujuan Temu Ramah ni adalah untuk menjayakan tugasan kumpulan kami, iaitu bagi subjek Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan. Tema kami ialah perubatan dan tajuk kecil yang kami pilih ialah perubatan Islam versus perubatan sains moden. Baiklah, apa pendapat doktor tentang vaksin dari sudut perubatan Islam dengan perubatan sains moden? Silakan doktor. Okey. Baik, perubatan sains moden ni lebih kepada daripada asalnya lebih banyak kepada bahagian Amerika dan sanalah kan. Tapi kalau kata perubatan Islam ni, apa yang dimasukkan dengan perubatan Islam? Ada yang cakap macam kalau kan definisi perubatan Islam ni, ada yang kata cukup sekadar macam benda-benda yang bukan yang tak ada langsung berkisar tentang moden kan. Mungkin salah lah kan sebenarnya. So kalau kita tengok vaksin tu sendiri, kena tahu jugalah apa definisi vaksin tu. Kalau tengok kan vaksin ni sendiri dia lebih kepada pencegahan. Dia lebih kepada pencegahan, which is dalam Islam pun ada juga kan, mencegah lebih baik daripada mengubati. So kalau kita tengok pada perkara asas vaksin tu sendiri, dia sebenarnya memang tak bercanggah pun dengan apa yang dalam perubatan Islam tekankan, sebab memang untuk kita nak mencegah daripada perkara yang daripada penyakit yang lebih buruk, daripada outcome yang lebih teruk. So sebenarnya benda tu selari je, tapi terpulanglah macam mana orang, sebab benda tu bergantung pada definisi masing-masing. Itulah pendapat saya. Soalan yang kedua, bagaimana pula pendapat doktor tentang ibu mengandung yang solat, mengaji dan berzikir boleh membantu perkembangan janin? Dalam tempoh ibu mengandung 9 bulan, dia ada banyak masa kan, setiap memang ada kajian sains yang membuktikan bahawa segala apa yang berlaku dalam rahim ibu tu memang ada contribution pada pembentukan janin. Contohnya, kalau daripada awal ibu tu seorang penagih dadah, so apa yang diambil, apa yang didengar, apa yang pun akan membentuk kepada pembentukan janin tu, pembesaran janin pun akan akan ada efek jugalah. Jadi bila kita katakan pada untuk kita buat macam amalan-amalan macam solat, mengaji, semua benda tu adalah satu benda yang menenangkan. Jadi walaupun kita, mungkin ada orang dia yang orang-orang sekular ni akan berpendapat bahawa itu hanyalah perkara-perkara Islamik yang ke arah kehendak agama, tapi sebenarnya dia adalah
sesuatu yang amat membantu jugalah sebab apa-apa yang berlaku sepanjang tempoh kehamilan 9 bulan tu dia mempengaruhi tumbuh sarang dia. Tak kisahlah apa-apa yang kita buat. Sama ada kita buat benda yang biasa ataupun kita buat benda yang tak biasa ataupun kita buat apa-apa sajalah. So terpulanglah kalau sama juga macam seorang ibu yang mengandung yang sepanjang tempoh kehamilan dia tu dia melakukan senam aerobik. So bila dia melakukan senam aerobik, benda-benda tu dia punya emosi ibu tu terpelihara. Lepas tu dalam masa yang sama menjaga kesihatan. So bila macam tu tumbuh sarang janin tu memang sepanjang ni dia dapat mengelakkan daripada apa-apa perkara yang tak diingini lah. So memang benda ni bertepatan lah dengan kajian sains pun memang cakap bahawa apa-apa yang berlaku sepanjang 9 bulan ni sangat mempengaruhi tumbuh sarang janin. So terpulanglah, tak kisah apa-apa yang dibuat pun, kalau baik-baiklah dia, kalau begitulah juga kalau sebaliknya. Dan soalan yang terakhir, pendapat doktor mengenai individu yang hanya bergantung harap dengan perubatan Islam sahaja ataupun hanya bergantung harap dengan suplemen sahaja. Jadi apa pendapat doktor? Pada term-term yang kita cakap ni kena berbalik pada definisi lah. Contoh, kita ambil suplemen. Suplemen tu maksud dia apa? Perkataan asal dia supply. Supply ialah supply tu hanya memberi dia kan. Dia bukannya merawat. So jadi sesuai dengan dia punya nama tu, dia hanya supply. So dia membantu memberi saja. Dia bukan merawat. So benda tu kena faham lah. Itu macam perubatan Islam jugalah. So kalau perubatan Islam, kita kena tahu perubatan Islam yang macam mana. Ada orang daripada dia perubatan Islam tu definisi dia ialah sekadar jumpa ustaz, sekadar baca Al-Quran, sekadar solat. Benda tu semua, itu semua adalah perkara-perkara ritual yang saya rasa bukan perubatan pun. Kalau kita tengok kaji balik kepada apa maksud perubatan Islam, dia adalah satu daripada perubatan Islam ni sebenarnya pun luas juga. Memang dah dicakapkan kita perlukan ubat, kita perlukan pencegahan dan kita juga perlu ada usaha untuk kita melakukan ke arah perubatan tu. Jadi walaupun orang kata sekadar baca Quran semua tu adalah salah satu usaha, yes, benda tu cuma salah satu. Dia bukan definite usaha. So benda tu cuma salah satu. So kita ada banyak cabangan. So jadi rasanya sebenarnya kalau ikutkan, kalau orang yang betul-betul berpegang, dia sebenarnya perubatan Islam dan perubatan moden ni dia boleh jalan seiring. Sebab dia memang sangat berkait antara satu sama lain. Dia bukannya kita kena pisahkan. Okey, kalau perubatan Islam saja, kalau perubatan moden saja. Dia adalah satu benda yang memang sangat berkait. Dan memang saya rasa kena sama-sama lah, pergi sama-sama sebab tak boleh nak pisahkan pun sebenarnya. Itulah pendapatnya. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okay, jelas ya? Ya, jelas doktor, jelas. Daripada penjelasan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa ilmu perubatan adalah sebahagian daripada ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sekaligus membuktikan bahawa agama Islam adalah satu agama yang komprehensif dan universal. Kenyataan ini juga menolak dakwaan yang mengatakan Islam sebagai satu agama yang hanya bertumpu kepada aspek kerohanian dan aspek ibadah semata-mata. Malah, Islam merupakan satu agama peneraka dalam segenap bidang atau ilmu, termasuklah ilmu perubatan. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahawa perubatan Islam dan perubatan sains moden boleh bergerak seiring tanpa dipisahkan.